الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bermohon akan pengampunan dan keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bermohon tetap iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bermohon agar senantiasa dipandang, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bermohon kepada Allah Ta'ala supaya sampai akhir hayat kita beriman kepada Allah, dimatikannya kita dalam keadaan beragama Islam, dalam keadaan beriman kepada Allah. Lagi Allah Ta'ala meridai kita dan mengampunkan segala dosa-dosa kita. Kita mohon bahawasanya iman kita janganlah tercabut, iman kita jangan lari, iman kita jangan goyang, iman kita jangan melayang, iman kita jangan tipis. Biar kuat senantiasa iman kita dan mantap. Tiada Tuhan melainkan Allah, Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah, dan itu adalah yang sebenar-benarnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala bebas nak beri keimanan kepada siapa yang dia nak beri, dan dia bebas untuk cabut iman daripada siapa dia nak cabut. Kita mohon kepada Allah, barang ditetapkan iman kita, barang jangan dicabut iman kita. Amin, Allahumma amin. Sambung baca kitab kita sampai muka surat 373. Kitab Nasihat Agama Wasiat Iman daripada Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Kitab yang sangat besar sekali manfaatnya. Saya cadangkan tuan-tuan, dia kitab ini khatamkan sendiri boleh. Kitab Imam Haddad ini tidak susah. Ada sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, siapa belajar tanpa guru, syaitan jadi gurunya. Imam Haddad minta, ya Allah, kitab aku jangan izin syaitan jadi gurunya. Dan siapa baca kitab aku dan dia mengatakan aku gurunya, adalah aku gurunya, jangan kau taruh dia sebagai berdosa, sebagai berdusta dan berdosa. Sebab Imam Haddad punya kitab ni kalau kita baca mudah, bahasanya lah bahasa syarahan. Jadi kalau kita baca kitab ni macam kita dengar ceramah dia. Sebab dia ni matanya tak nampak, buta. Maka kitab tu apabila dia cakap, orang tulis bahasa itu macam bahasa syarahan, mudah kita faham. Kita baca di kuliah ni kadang kita miss, kadang kita terlepas, kadang kita dapat separuh jalan. Kita baca dari awal sampai akhir sendiri baca. Jadi kita puas kita dapat baca, tak faham tanya, tak faham apa yang kita dalam kitab ni kita tanya. Tidak susah kitab ini ya. Kitab ni segala kitab ya, bukan tak boleh baca sendiri, boleh baca sendiri. Khususnya kitab-kitab yang mujalladan. Tak ada mana kita boleh baca depan guru. Tak ada guru ada time boleh baca dengan kita. Itu semua tu kena baca sendiri. Dan bacanya tu macam mana? Kita bacanya tu ialah kalau kita sudah ada malakah. Malakah tu iaitu penguasaan membaca, kemampuan membaca. Kita baca, kita faham gaya bahasanya, kita faham tata caranya, kita faham kitab ini kalau sebut gini maknanya begini, kita faham apa yang dimaksud oleh penulis ini, kita dah faham. Paling tidak beberapa bab kita ada baca dengan guru, maka yang lain kita baca sendirilah. Macam gini beberapa muka surat tuan-tuan dah baca dengan saya, dah faham selok-belok kitab ini, dah tahu cara kitab ini, baca sendiri, buka daripada awal balik baca sendiri. Tak mestinya khatam dalam 2-3 hari. Satu hari 5 muka surat, 5 muka surat, sampailah khatam. Jadi kita puas. Ini kitab adalah ringkasan bagi kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Diringkaskan Imam Haddad. Macam-macam nasihatnya, intipatinya dari Ihya banyak dalam sini ya. Jadi kita baca, dapat kita nasihat. Dan Imam Haddad bilang yang perintah Allah Ta'ala, wala takun minal ghafilin, janganlah kamu jadi di kalangan orang-orang yang lalai. Maksud orang lalai adalah orang yang tak mendampingi ulama. Haddad mengatakan kalau dalam kitab Risalah Ma'awanahnya, kalau kita mengatakan tempat kami tak ada ulama, itu salah. Senantiasa setiap tempat ada orang-orang alim, Allah Ta'ala utus orang-orang alim yang sejati. Kalau betul lah tempat kita tak ada alim ulama langsung umpamanya, maka dia bilang kitab-kitab ini pengganti diri. Baca kitab-kitabnya.
Khususnya walaupun negeri kita banyak alim ulama besar sekalipun, banyak ulama-ulama tuan-tuan guru sekalipun, tetap kitab-kitab ini kita jangan tinggalkan. Kerana kitab-kitab ini ditulis pada zaman tangan-tangan masih putih bersih, hati-hati masih suci, zihn masih jernih. Jadi kita dapat berkatnya daripada ulama-ulama zaman dahulu. Masih bincangkan tentang persahabatan, ya, tentang persahabatan sampai kita pada perenggan, ya. Baik. Kita ambil dua hadis yang di atas juga. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awsaqu mural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Artinya, seteguh-teguh pegangan iman ialah cinta kerana Allah dan benci kerana Allah. Tak peduli, ya. Hukum Allah, kerana kau best friend aku sekalipun, tetapi kau buat perkara yang canggah dengan hukum Allah, aku tak boleh suka. Sorry, aku tak boleh support kau. Orang ni kita tak berkenan sekalipun, tetapi kerana hukum Allah mengatakan dia patut disupport, dia patut disokong. Bukan kerana sepupu aku ke, bukan kerana keduniaan ke, kerana Allah. Allah itu tanda keteguhan iman. Dia boleh tolak tepi sebab-sebab lain. Kadang-kadang dengan dia nak suka yang ramai orang tak suka, tetapi Allah bilang nothing wrong, boleh suka orang ini. Kadang-kadang dalam dia nak menyukai orang ini, dia membahayakan diri dia sendiri tau. Dia pula dipandang serong oleh yang lain. Tak apa, asalkan aku suka kerana Allah. Sebab itu seteguh-teguh iman, seteguh-teguh pegangan iman, dia lepas sampai dia suka kerana Allah, dia benci pun kerana Allah. Semua orang minat, ini bagus, ini bagus, dia pulanya anak tak begitu cenderung lah, anak tak begitu cenderung lah. Sampai dia dikecam orang tau. Dia boleh dikecam orang. Kadang-kadang dia dah jadi hilang membernya, sebab membernya semua pro pada yang satu. Ini kalau setakat suka dan benci kita sama kita tak apa. Ini kalau somebody ke, ataupun yang suka dia somebody, ataupun yang tak suka dia somebody, dan kita berani untuk bercanggah dengan itu pula, itu teguh-teguh iman. Pasal Allah tak suka orang bersikap begini-begini, sebab itu aku tak suka. Pasal Allah suka, maka I got no reason untuk tak suka. Begitu, ya. Hanya kerana perihalnya ialah tidak ada yang menunjukkan cacat celah yang sampai Allah tak reda, maka aku tak boleh tidak reda. Ukurannya ialah Allah reda, Allah tak reda. Oh, besar. Kadang-kadang orang kawan baik pun, tak ada salah pun, tetapi kerana takut hilang sokongan daripada yang lain, tahan dia dengan kawan dia pun dipisahkan, direngangkan. Itu tak setia, itu namanya. Tak setia namanya, ya. Tak setia. Tahan dia jadi tak minat dengan kawannya. Yang ada orang bajingan sekalipun, tak senonoh sekalipun, tapi kerana apa? Kalau kau mesra dengan dia saja, orang akan pandang kau sebagai somebody apa. Tahan, kau cinta orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Jangan. Tak suka, aku tak suka. Pedulikan. Begitu, ya. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang lain, afdalul a'mal al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Iaitu seafdal-afdal amal ialah cinta kerana Allah dan benci kerana Allah. Apa pun, cinta kerana Allah, benci kerana Allah. Hatta makanan sekalipun, hatta manusia sekalipun. Hatta makanan. Kita orang-orang Jawi lah, ya. Manalah doyan makan tamar. Terus sedang cakap, tamar, buah kurma, bukan jenis makanan kesukaan kita tau. Manis, melekit pulanya, ya. Melekat kat gigi kita. Lagi kalau pakai gigi palsu lagi susah nak bersihkan, ya. Tetapi pasal Nabi suka, kena makan. Kau sahur, kau buka, kau makan asam pedas ke, kau makan apa ke, ini kau jangan tinggal. Pasal Nabi suka. Kalau kau dengar Nabi suka, ataupun guru kau suka. Orang-orang Hadramaut tu mana ada durian, tapi pasal dia dengar guru dia suka durian, kau datang sini dia tanya mana apa buah yang nama durian tu, ya. Ini, aku nak try. Dia doyan-doyankan dan betul-betul jadi doyan. Nabi Umar bin Hafiz datang ke Jawa. Orang kasih durian, dia tak pernah makan. Orang ni Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf punya minat. Guru dia, ya, dia doyankan. Pasal dia doyan, yang lain Habib Qazim, Habib Ilim, semua jadi doyan pun. Ya Allah. Begitu senang cerita, ya. Di Tarim tu,
orang minum teh baru sekarang tahu teh ya. Baru berapa kemudian ni tahu. Baru zaman Habib Ali Habsyi. Lebih kurang 130 tahun baru. Teh dah ada berapa zaman kan, daripada zaman dahulu sudah ada teh. Mereka tak minum kerana mereka tak nampak orang minum teh, kecuali kalau mereka pergi ke negeri-negeri luar, negeri Arab juga ya. Kecuali untuk orang duduk sembang-sembang kedai kopi minum teh. Maka bilang ini teh lambang orang tak bagus. Lambang orang-orang kurang tekun lah. Lambang orang tak, kalau tak sampai fasik pun tidak menjadi syiar orang-orang saleh. Mereka tak minum. Namanya gahwa saja, kopi saja. Pasal ulama bilang kopi gini ada sebut apa, ulama sebut segitu manfaatnya macam. Sampai Habib Ali Habsyi, dia sampai di Mekah, dia tengok tehnya tak ada apa-apa, cuma cara minumnya saja. Tehnya tak ada apa-apa, ada manfaat sejukkan badan, cooling. Kalau teh hijau lagi, green tea lagi bagus. Ya, kita minum teh, tapi jangan cara duduk di kedai kopi. Kita tak duduk kedai kopi, minum teh dalam majlis kita, maulid kita, hidangkan teh. Duduk sambil baca qasidah, dapat pahala sambil bersahkan tekak sambil gitu. Orang alim suka, semua minum teh. Mereka punya suka tak suka ikut apa orang alim punya cakap. Begitu juga dengan orang. Kalau orang alim suka fulan, orang tak kenal macam mana sebut, jadi suka. Kalau dengan teh saja, dengan tamar saja, dengan durian saja kita dah ikut orang alim, orang suka. Ini kan pula dengan manusia, dengan syakhsiah, dengan seorang insan. Tak boleh kita benci yang patut kita suka, dan tak boleh kita suka yang patut kita benci. Baik. Bagus tau orang kalau gini. Dia tak perlu nak terhegi-hegi. Dengan siapa pun dia boleh suka, dia suka, dia tak nak suka, dia tak suka. Dan bukan ikut dia punya suka, ikut Allah punya suka. Ikut Allah punya suka. Aku tengok orang yang tak berkenan, aku tak suka. Begitu macam Imam Bahlul, Khalifah Harun Ar-Rasyid nak pergi haji. Dia empang di tengah jalan. Tapi tahu dia ni khalifah pun tak nampak nanti itu. Dia pergi kat tempat-tempat sampah. Jadi budak-budak ramai sorak-sorak. Jadi khalifah lalu tengok siapa ni, Imam Bahlul. Lalu dia pergi nasihat, khalifah kalau kau nak pergi Mekah, kau tawaduk sikit. Jangan dengar dia, jangan apa semua. Tegak-tegak dia cakap. Begitu Allah. Tegak-tegak dia cakap. Dia tak suka, dia tak suka. Walau siapa sekalipun. Tak perlu nak terhegi-hegi. Ya. Suka, betul-betul. Tak betul, sudah. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang lain lagi, wa halid dinu illa al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Artinya hanya saja agama itu ialah cinta kerana Allah dan benci kerana Allah Taala. Betul. Itulah namanya agama. Cinta pada Rasulullah. Kenapa? Allah cinta kepada Nabi. Kita kenal Nabi tak? Hidup zaman Nabi tak? Kan tak pernah kan? Tapi kita tahu dia yang bawa kita iman, dia yang mengajarkan kita syariat, dia yang kenalkan kita Allah, dia tunjukkan budi pekerti yang baik, dan Allah cinta dia. Allah Ta'ala sebutkan Nabi uswatun hasanah. Allah Ta'ala sebutkan Nabi rasulun min anfusikum. Allah sebutkan Nabi ya ayyuhal muzammil. Allah Ta'ala sebutkan Nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Boleh dikatakan hampir semua di antara kita belum pernah jumpa Nabi, baik dalam mimpi sekalipun. Tapi boleh cinta Nabi kerana Allah. Itu namanya agama. Cinta Nabi, cinta Sayyidina Abu Bakar, cinta Sayyidina Abu Bakar, cinta Sayyidina Umar. Sampai kita tak berkenan dengan orang Syiah anti Sayyidina Abu Bakar, anti Sayyidina Umar. Dan pasal apa? Kita ada apa-apa kena? Kita ada anti orang Syiah ke? Pasal kau tak suka yang dicintai oleh Allah, aku tak suka kau punya sikap begitu. Padahal Syiah tak ada kena istilahnya personally, dia tak ada kacau kita kan. Dia tak ada robohkan kedai kita ke, dia tak ada rosakkan kereta kita ke. Tapi sebab kau tak suka yang dicintai oleh Allah, maka aku tak suka kau punya tidak cinta itu. Gitu. Cukup kerana kau suka, aku tak suka, aku tak suka. Habis itu. Sama kita pergi negeri-negeri sekian. Saya baru balik Perak. Gitu semua. Kita tak kenal pun tuan-tuan gurunya yang dah meninggal berapa puluh tahun, berapa ratus tahun. Bukan ni tuan guru fulan, dia mengajar kepada sultan. Ini tuan guru fulan, dia mendakwah sekian. Ini tuan guru fulan, karamahnya sekian. Kita jadi cinta. Kenapa? Cerita-ceritanya semua membawa kepada bahawasanya dia ni dicintai oleh Allah dan dia disenangi oleh hamba-hamba Allah. Kita pun tak kenal dia pun berapa ratus tahun daripada kita pun jadi cinta dia. Jadi itu. Dan sayang kalau orang tak dapat cinta yang dicintai oleh Allah. Kau bawa lah di makam orang saleh kamu, iya, buat bodoh aja tak kisah. Bawa pergi makam Panglima Saleh.
Batu Fahad, Bukit Cermai. Kalau tak cinta, agak-agak dia ada ilmu hitam tak? Allah boleh tuduh begitu pulanya. Kalau memang tak, hatinya tak bagus, kau sebut dia orang istimewa pun, dia akan pandang yang tidak-tidak. Yang tidak-tidak begitu. Tak cinta kerana Allah. Habib Ali bin Ja'far, orang sebut Habib Ali ni begini-begini. Oh ya, dia PhD universiti mana ya? PhD Habib Ali, maknanya kau tak ada PhD, aku tak payah cakap lah, aku tak begitu minat. Oh dia PhD sekian-sekian, barulah aku boleh. Oh ya ke? Oh bila dia ambil PhD nya tu ke apa ke, something like that lah. Tak ada PhD aku tak nak minat. Allah, itu bukan cinta kerana Allah ya. Itu bukan cinta kerana Allah. Ada orang ya, ada orang Allah cinta kerana itu Habib Ali yang PhD, Allah begitu ya. Allah subhanallah ya. Begitu. Imam Syafi'i ada PhD tak? Begitu ya. Begitu semua tu Allah, semua tu kita cinta kerana Allah. Pupuklah hati kita. Ini kita cakap orang pandai, tak banyak sikit kita pun begitu. Pasal aku tak berkenan pesen dia je, ada kita punya tak suka. Ada tak suka. Dan orang-orang salih begitu, orang-orang salih, anak murid dia kesayangan dia sekalipun, kalau dia tak suka, dia tegur. Kalau dia perlu marah, dia marah. Pasal apa? Kau sedang buat perkara yang tak disukai oleh Allah, maka aku tak suka kau ketika ini. Bukan tak suka engkaunya, tak suka perilaku engkau. Jadi engkaunya pun aku marah kerana berperilaku yang tak disukai oleh Allah ketika ini. Padahal murid kesayangannya. Dia marah, tak peduli. Tak peduli, dia marah ya? Gitu ya. Jadikan kita suka kerana Allah, tak suka kerana Allah. Apa jua, siapa jua, pokoknya kayu ukurnya lah, kalau layak disuka kerana disuka oleh Allah, we got no say, we have to agree. Tak disuka kerana tak disuka oleh Allah, you got no say, but you have to tarik diri. Jangan nak apa yang kau bercanggah dengan Allah tahu sebetulnya, dengan Allah bercanggah. Yang kau anti tu bukan dia tahu, Allah tahu. Allah ya, Allah nanti yaumil akhir kau tengok dia dicinta oleh Allah. Dan kau janganlah seuzan pulanya. Semua orang kau bilang, nampaknya dia benci Allah ni, dia benci Allah ni. Pasal kau benci dia, kau pandai-pandai pula buat cerita. Kau bilang, ni dia benci Allah ni, dia benci Allah, aku pun kena benci dia. Allah, kau cari-cari pula salah dia. Perbuatan ini dia benci Allah, perbuatan ini dia benci Allah. Alamak, susah kalau gini. Kemudian dia bilang, aku benci kerana Allah. Padahal engkau yang tak suka, kau pasangkan sebab, kau bilang Allah tak suka. Ada orang tahu dia nak benci sendiri, tak patut. Takut orang dia jahat ke, orang dia bilang dia dengki ke, orang bilang dia tak berhati perut ke, orang bilang dia tak bagus lah ya. Maka dia pakaikan nama Allah. Sebab perilaku ini masuk dalam ayat ini tak boleh. Perilaku ini masuk ini, alamak, dia yang pandai-pandai judge orang sampai begitu. Susah ya, susah kalau sampai kau begitu kan. Kalau begitu kita surrender lah. Kita serahkan pada usulnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak gaduh dengan dia pun jangan ya. Cuma dia kalau dah pakai nama Allah, pandai-pandailah jawab depan Allah nanti. Dia menegakkan Islamnya, menegakkan dengan basah. Kalau bilang itu iya, oh begitu penilaian tuannya. Ya kalau begitu apa nak buat dah. Kita tak usah gaduh dengan dia. Pasal dia gunakan dalil-dalil ni apa semua kan. Okeylah, kalau begitu pandangan tuan, kami nak cakap apa ya sudahlah. Tak perlu gaduh walaupun tidak perlu akur. Walaupun tidak perlu akur, tapi tidak perlu gaduh ya. Sebab tentang ini ya, terhadap barangan, makanan, individu, terhadap perkumpulan pun ya. Kan kadang-kadang setengah kawan kita rajin pergi jumpa, nanti dia terjumpa tarekat ini di grup ini, terjumpa grup zikir ini di tempat ini. Nanti dia tengok macam kok lain macam kita punya ya. Ataupun menarik, lebih menarik daripada kita punya. Nanti mereka tanya, saya pernah pergi tempat sekian-sekian, cara mereka beramal begini-begini tau Ustaz. Tarikat apa tu ya? Apa boleh diikut ataupun tidak? Macam baiklah, kalau tentang begini-begini semua, nombor satu, kita bukan ahlinya ya. Kita bukan ahlinya. Yang kita dengar tu yang mereka buat mana? Dalam masjid. Dan Nabi dah bilang, kalau kau nampak orang makmurkan masjid, saksikan dia orang beriman. Kalau dia bikin salah, dan tentu tidak dalam masjid. Tentu tidak dalam masjid. Dalam masjid yang disebut apa? Zikrullah. Yang memimpin siapa? Tuan guru. Okey. Pokoknya kecam tak boleh. Namun tanpa perlu mengatakan grup itu amalannya salah ataupun tak salah, kau tak payah pastikan. Yang kau hanya perlu pastikan amalanmu dan grupmu itu betul, sudah. Dan tak mesti kalau dia betul pun kau ikut.
tanpa kau perlu pertikai dia salah ke dia tak salah, dia betul ke tak betul. Kalau dia betul pun kau tak perlu ikut. Kalau dia betul pun kau tak perlu ikut. Yang kau perlu pastikan yang kau punya bawaan tu betul ke tak betul. Sebab itu kau akan ditanya. Kau akan ditanya. Kalau kau punya dah betul, pegang kau punya, bikin baik-baik, dan itu tak mesti kau ikut. Walau dia betul sekalipun. Kan kita begitu Pak, orang kadang-kadang dia bawa setengah tarikat amalan dia macam-macam kan, gayanya, caranya kok macam lain sikit ya. Tak perlu kalau kau mengatakan dia tak betul. Tak perlulah juga kau nak pastikan dia betul tak betul. Tak nampak zahir sebab kita bukan ahlinya. Cuma yang kau perlu pastikan ialah apa? Engkau punya amalan betul. Siapa kau ikut, guru kau betul, grup kau betul, sanad kau betul, silsilah kau betul, amalan kau betul. Itu yang penting. Yang orang punya, kalau dia betul sekalipun kau tak mesti ikut. Betul ya. Kau tengok kita atas perahu, kita nampak orang ada perahu lain. Perahunya buat lain pesen gitu, terjut-jut ke begitu ya. Perahu ni tak karam ke? Perahu ni okey ke? Sekali rupanya perahu dia kau tak payah banyak kisah. Perahu kau pastikan tak bocor. Perahu kau pastikan ada pendayung. Perahu kau pastikan ada orang yang boleh bawa sampai ke destinasi dengan selamatnya. Perahu kau kena pastikan. Perahu dia kalau betul sekalipun kau belum lompat ke? Tak boleh lompat. Perahu kau saja kau betulkan. Begitu ya. Itu betul kan. Jadi kalau kita nampak satu, perahu dia kok lain macam sikit daripada perahu kita. Macam cantik aja, macam seronok aja, ataupun macam pelik aja. Kau tak payah banyak kisah tentang perahu dia, asal kau pastikan perahumu tu selamat. Dan perahu dia kalau betul sekalipun kau tak mesti melompat. Kau tak mesti melompat ikut perahu dia, asalkan kau dah tahu perahu kau selamat. Sudah. Begitu ya. Jadi tak perlu kau benci dia. Tak perlu kau benci dia. Tak perlu juga kau minat dia. Setakat dia beramal, sudah, itu aja sudah. Tak perlu sampai kau tukar nak ikut dia, tidak perlu. Pula sampai kau bilang anti dia, ini ajaran sesat, ini tak betul. Pun tak boleh juga. Ya, tak boleh juga. Kena hati-hati, kena cermat-cermat ya. Kena cermat-cermat ya. Yang kita katakan tadi, yang susah kalau kita pandang dah tak betul, susah. 1000 orang bilang betul pun kita bilang tak betul. Dan kita ikut. Pendek kata, kita bilang nak cinta kerana Allah dan benci kerana Allah Ta'ala, panduannya lah syariat Allah. Bukan panduannya suka tak suka kita. Panduannya lah syariat Allah. Dalam syariat Allah Ta'ala bertepatan ke tidak. Jangan panduannya ialah kita suka tak suka dahulu, nanti kita cari sebab-sebabnya untuk tidak suka. Itu dah maintingnya kita tak suka dahulu, maka kita cari sebab-sebab kita tak suka. Maintingnya syariat Allah, bertepatan ke tidak bertepatan. Kalau kau tak suka pun kau buat diri kau suka. Main perkaranya, perkara utamanya ialah syariat Allah. Tak bertepatan syariat Allah, kau berkenan macam mana pun kau tak boleh suka. Begitu ya. Syariat, jangan gunakan nafsu kita sebagai panduan. Jangan gunakan nafsu kita sebagai hakim dalam menentukan satu-satu perkara kita nak suka ataupun tidak suka ya. Begitu ya. Atau kuih sekalipun lah, apa sekalipun, panduannya tu apa? Syariat Allah Ta'ala ya. Baik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Isa AS, "Lau abadtani bi'ibadati ahli sama' wa ahli al-ard wa hubbu fiyya laysa budun fiyya laysa fi ma nafa'aka dzalika indi." Artinya, seandainya engkau beribadat kepadaku selengkapnya ibadat penghuni langit dan penghuni bumi, sedangkan cinta kerana-Ku tidak ada dan benci kerana aku pun tidak ada, nescaya tiada berguna semua ibadat itu kepadaku. Rasanya tiada guna ibadat, semua segala ibadat itu di sisiku. Ibadat punya banyak, pahalanya macam banyaknya. Pahalanya macam Jibril, macam Mikail, macam planet pertama, banyaknya pahalanya. Lagi macam siapa ya? Macam Nabi Adam, macam Nabi Nuh, macam orang Hadramaut, macam orang Mesir, banyaknya pahalanya. Semua itu pun tak laku kalau kau masih tak suka kerana aku, kau tak benci kerana aku. Peri pentingnya ya, peri pentingnya. Mafhumnya, kalau ibadatmu tidak sebanyak begini sekalipun, tapi kau minat kerana aku, kau benci kerana aku, manfaat amalanmu walau sedikit sekalipun.
Itu Nabi mengatakan, seorang jumpa sama Nabi, tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, bila kiamat? Nabi tak jawab, Nabi habiskan bicara. Sahabat bilang, Nabi tak dengar lah. Ada sahabat bilang, Nabi dengar tapi Nabi tak layan. Dan sahabat ni observe tau, tengok Nabi punya reaksi macam mana. Patut ke tak patut? Dia tanya, ya Rasulullah, bila kiamat? Mata sa'ah. Nabi tak layan. Dah habis Nabi bicara semua, baru Nabi tanya, tadi siapa yang takon ya? Siapa yang takon? Nabi tak cakap Jawa lah, ini kita terjemahkan ya. Siapa yang tanya? Kalau baca hadis-hadis ini pun jangan garang. Ada ustaz-ustaz baca hadis ini garang. Nabi lepas tu Nabi tanya, siapa yang tanya tadi? Takkanlah Nabi garang itu dengan jemaah. Ustaz kita pun tak garang tanya sama jemaah. Tanya sama jemaah boleh baik-baik. Takkanlah Nabi tanya garang itu. Yang ada orang kalau baca hadis-hadis ini dia garang tahu ya. Siapa yang tanya tadi? Siapa tanya tadi? Takkanlah Nabi itu garangnya Nabi ya. Hati-hati ya. Nabi tanya, siapa yang bertanya tadi? Siapa yang bertanya tadi? Saya wahai Rasulullah. Dia pun takbir. Nabi tanya, apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat? Sebab dia tanya bila kiamat, bila kiamat, jadi mesti ada persiapan. Bermakna bukan hanya tanya bila saja, persiapan itu perlu. Tak ada banyak daripada sembahyang dan tidak ada banyak daripada puasa. Hanya aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Itu saja. Ikhlas dia jawab. Tulus ya. Dia bimbang kiamat dah dekat. Kiamat tu mana, syurga atau neraka. Tapi dia dah mongso, dia tak ada banyak amal. Dia tak ada banyak amal. Persiapan itu saja. Rasulullah tanya bertepatan pulanya ya. Maka Nabi bilang, al-maru ma'amanha, seorang itu akan bersama dengan orang yang dikasihi. Sahabat-sahabat bilang, kita punya happy dengan jawapan Nabi itu. Buat sahabat pun orang mongso bahawasanya kami tak banyak amal dan Nabi kedudukannya jauh lebih tinggi, tapi dapat pulanya bersama dengan Nabi ya. Seorang itu akan dihipun bersama orang yang dikasihi. Hanya dikasihi saja. Kasihi kerana siapa? Kerana Allah. Sebab itu kalau ibadat banyak sekalipun, tetapi tidak cinta kerana Allah, tak benci kerana Allah Ta'ala, maknanya apa tahu? Kau masih anti Allah lah. Yang Allah suka kau tak suka, yang Allah tak suka kau suka. Bermakna kau anti Allah. Kau bukan anti orang itu tahu. Kau anti Allah. Kau anti Allah ya, kau anti Allah. Satu kita bilang dengan insan tak boleh benci dan suka kecuali kerana Allah. Pakaian, makanan, tadi kita sudah sebut. Apa dua ya? Apa dua? Termasuk pakaian sekalipun. Kau tak suka macam mana ni style, kau dah sunnah Nabi. Kau kena akur. Orang ni kau pakai yang gini sekali, apa sahabat kita jelaskan, dia ada riwayat Nabi pernah pakai begini. Oh ya ke? Terus kita tak boleh banyak cakap. Tak cakap. Kalau dia ikut sunnah Nabi, dia tak payah banyak cakap. Berkenan pada mata kita ke, tak berkenan pada mata kita ke, diperkenan oleh Allah, aku pun berkenan. Satu perkara macam nothing wrong pada kita, tapi ulama ada sebut, bahkan kalau ada hadis Nabi tak payah cakap lagi lah. Ulama ada sebut, ini syiar orang fasik, kau jangan pegang. Walau kau suka sekalipun, walau pada kau benda tu macam nothing wrong sekalipun. Seperti main setengah-setengah gendang yang nama Darbukah tu. Ada riwayat hadis, gendang yang ramping tu. Ada riwayat hadis dan ulama mengatakan itu syiar orang fasik. Seperti main gambus sekalipun ya, itu syiar orang fasik ya. Kalau dah ulama tak suka, mereka punya suka tak suka kerana Allah, kita tanggungkan suka tak suka kita dengan suka tak sukanya mereka ya. Tak boleh ikut kita punya suka. Kalau dah ulama mengatakan, macam mana kita bilang, tak adalah, gendang sama gendang apa salahnya? Salahnya ada ulama mengatakan tak betul. Itulah salahnya. Kerana apa? Ada ulama tak suka, dan ulama tak suka kerana mereka ada sandarannya. Maka kita pun jadi tak suka. Small matter, gendang saja. Pasal ada diperkatakan orang tentangnya, maka kita pun jadi tak suka. Satu perkara pada kita macam tak elok lah, tak smart lah. Contohnya pakai kain pelikat, pakai serban, pergi seminar besar-besar. Pada kita orang ni macam tak tahu dress code, tak tahu apa tata cara berpakaian. Tapi itu pakaiannya sunnah Nabi tak? Sunnah Nabi. Sayyidina Umar buka Palestin pun pakai kain, pakai baju separuh dengan syal ni. Bajunya tampal pun. Kenapa kau pula bilang baju ni tak layak untuk masuk majlis? Kita tak suka, kita dah taruh dalam kad pakaian mesti pakaian formal begitu gini. Dia pakai formal lah. Kalau pakaian Rasulullah sebenarnya formal belakang. Sudah. Walau kau tak suka, tetapi perkara itu Allah suka. Kau jangan banyak cakap. Perkara itu kau suka,
Tapi Allah tak suka. Dengannya ulama tak suka. Kau kena junjung. Senang cakap ya. Jangan gunakan ikut kita punya suka ataupun kita punya tidak suka. Siapa kita, dan nombor satu, siapa kita. Nombor dua, kita punya judgement tidak dasarkan ilmu. Dan judgement kita tidak dasarkan takwa. Judgement kita dasarkan nafsu. Dan inilah kerana Allah. Kerana Allah. Suka kerana Allah, benci kerana Allah. Kalau kau tersilap, kau jadi benci dan suka kepada yang selain, yang sebaliknya, bermakna kau sudah anti Allah. Kau sudah anti Allah, ya. Kita tengok, ingatkan bab suka tak suka ni sikit dia panjang lebar dia sebutkan ya. Nanti kita akan tengok, ada jumpa di situ cara memilih teman yang baik. Kemudian pribadi teman yang saleh. Teman yang saleh macam mana ya? Tengok orang yang akalnya genah, tidak orang yang tak genah akalnya. Masih tak tahu anteng duduknya. Begitu semua tu jangan dah kita dapat sangat dengan dia. Masih pencilaan lagi. Tak bolehlah. Berkata Nabi Isa alaihissalam pula, tahabbu ilallahi bibughdi ahli al-ma'asi, takarrabu ilallahi bilbughdi anhum, watlubu ridallahi ta'ala bisakhatihim. Tengok ya. Tengok apa Nabi Isa cakap. Artinya, cintailah Tuhan dengan membenci orang-orang yang melakukan maksiat. Anda tak tahu lah macam mana cinta Allah. Orang buat maksiat kau tak suka, atau maknanya kau cinta Allah. Kau sedang melakukan, anda sedang melakukan ibadat, mencintai Allah. Apa yang buat anda benci orang buat maksiat? Anda benci. Tak ada baik-baik cakap kau buat maksiat, aku tak suka, aku benci, aku tak suka. Begitu ya. Hanya itu cukuplah. Kau sedang mencintai Allah. Kau sedang mencintai Allah. Dan katakanlah dirimu kepada Tuhan, dekatkanlah dirimu kepada Tuhan dengan menjauhkan diri dari orang-orang yang berdosa itu. Ana sedang takarrub ila Allah. Macam mana nanti bikin? Ana menjauhi daripada orang-orang yang hidup ini, grup-grup yang tak amanah, grup-grup yang tak takwa kepada Allah. Nanti ni mengasingkan dirilah, nanti tak jaga silaturahmi lah. Aku nampak orang yang kegiatan itu banyak menyalahi syarak. Maka sekarang, dulu aku pernah jadi member kau, tapi sekarang aku dah nampak jelasnya begitu, aku menjauhkan diri kau. Ini bikin apa? Ini putuskan silaturahmi lah. Ini tak nak mengeratkan perhubungan lah. Bukan, aku sedang takarrub ila Allah, sedang menghampirkan diri pada Allah. Tanpa kita sedar ya, dengan menjauhkan ahli-ahli maksiat, kau sedang menghampirkan diri pada Allah tahu. Orang menghampirkan diri pada Allah Ta'ala kan mengasingkan diri daripada dunia, mengasingkan diri sendiri, beribadat kepada Allah Ta'ala, berazlah, ibadat kepada Allah Ta'ala. Kita buat hanya kerana tarik diri daripada kumpulan orang-orang yang tidak takwa kepada Allah. Itu namanya kau mendekatkan diri kepada Allah. Allah, istilahnya, you don't lose anything if you don't gain their friendship. Engkau tak rugi satu sen kalau kau terlepas persahabatan dengan mereka. Engkau dapat apa? Erat dengan Allah, berhubungan hampir dan erat, menghampirkan diri dengan Allah. Misalnya, apa aku peduli, istilahnya ya, apa aku peduli. Sekali lagi kita bilang, ukurannya bukan nafsu kita, ukurannya bukan sombong kita, aku orang baik-baik, aku orang kotor, pun bukan. Kerana Allah tak suka perbuatanmu, Allah tak suka kegiatanmu, maka aku tak boleh campur kau. Cukuplah itu. Dan itu bukan hanya setakat itu kau sedang menghampirkan diri pada Allah Ta'ala. Takdir tengah buat gitu mati, magamnya tinggi di sisi Allah Ta'ala. Sekerana dia menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala. Dia takarrub kepada Allah dengan menjauhkan diri, dengan tarik diri daripada kumpulan-kumpulan yang buat perkara-perkara bercanggah dengan syarak. Ya, baik. Serta pohonlah keredaan Allah Ta'ala dengan mengutuk mereka itu. Macam mana nak reda macam Allah Ta'ala kutuk? Sebab itu minta maaf ya. Setengah orang alim kalau dikutuk, dia tak peduli. Sebab kalau patut dikutuk, dia kutuk. Jangan apa semuanya nak pudi sangat. Patut dikutuk. Sebab itu setengah-setengah itu ada umpat yang wajib, ada umpat yang tak berdosa. Di antara umpat yang diharuskan ialah kalau orang buat jahat terang-terangan, kau sebut keadaannya.
Biar dia tahu perkara itu jadi buah mulut orang, biar perkara itu tidak disukai oleh orang ramai. Lagi kalau orang alim yang sebutkan perkara-perkara ini tak sepatutnya berlaku, perkara-perkara ini aib kalau berlaku, perkara-perkara ini adalah penipuan kalau berlaku. Sebutkan ya. Dia bilang dengan mengutuk itu ialah kau capai apa? Cari redha Allah. Cari redha Allah. Apa yang mereka tak redha, apa kalau kau jauh daripada mereka, kau hampir kepada Allah. Apa yang mereka tak suka, kau dapat cinta Allah. Apabila kau terjauh daripada mereka, kau dapat hampir kepada Allah. Dan yang penghabisan ni, apa yang mereka geram dengan kau, kau sedang mencapai redha Allah. Kau kutuk. Ini tak boleh. Sembarang-sembarang cakap orang bid'ah. Itu namanya pemalas, tak nak ibadat. Kemudian kau bilang orang buat tak ada dalil, tak ada apa semua. Itu tak betul. Cakap tegak-tegak. Orang dengar geram. Anak sedang menghampirkan diri kepada Allah. Anak sedang nak cari redha Allah. Kutuk, zahirkan. Kutuk tu zahirkan tau. Zahirkan. Tapi sekali lagi kita bilang, penilaiannya syariat Allah. Perkaranya pakai hikmah yang bijaksana. Dan apa? Bukan ikut hawa nafsu kita, ya. Dan tulus ikhlas. Jangan gunakan kesempatan ini untuk kau kutuk orang dan kau bilang ini kerana Allah tak suka dan aku kena kutuk dia. Tak boleh. Dan pokoknya cari apa? Redha Allah tau. Maka kalau kau palsu, Tuhan tahu itu bukan palsu, bukan tulen, dan tak dapat redha Allah. Setulus-tulusnya kerana Allah Ta'ala semata-mata, ya. Tidak boleh tidak, ya. Lepas itu yang ada setengah-setengah orang alim berani tau, dia cakap, dia tak peduli. Kadang-kadang risikonya tinggi tau. Risikonya tinggi, tapi dia cakap. Dia cakap. Yang orang berdesing-desing dia dengar. Begitu, ya. Berkata Imam Al-Hasan Al-Bisri rahimahullah ta'ala, memutuskan perhubungan dengan orang fasik adalah satu pendekatan diri kepada Allah. Putuskan hubungan. Habis kalau nak jalin dia macam mana? Sepupu kita macam mana? Tak boleh. Ke akhirat pun nanti dah akan berpisah juga. Ke akhirat isteri pun tertalak juga. Ya. Itu apa? Diberitahu memutuskan perhubungan dengan orang yang fasik adalah satu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jangan gunakan ini kau nak bermusuh dengan orang pasal dia fasik, pasal dia begini. Minta maaf, ya. Setengah ahli politik yang ada begitu. Dia gunakan isu agama ke apa, pasal orang ni tidak amanah gitu, maka dikutuk-kutuk dan saya putus dengan dia dan boleh atas agama. Jangan gunakan isu-isu lain dan kau sebut itu atas nama Allah. Tapi Allah Ta'ala tahu niat kau sebetulnya. Tak boleh. Lillahi ta'ala. Banyak digunakan perkara-perkara gini bukan satu kelonggaran untuk kau kutuk orang dan kau benci orang dan kau pisah pada orang. Tidak boleh, ya. Pokok pangkalnya kerana Allah semata-mata. Kerana Allah itu bertepatan dengan syariat Allah, bukan bertepatan dengan nafsumu. Sedikit nafsumu tidak main peranan di sini. Semata-mata kerana Allah. Tak boleh gunakan ini untuk kepentingan diri sendiri. Dan kau gunakan, tengok Imam Hasan Bisri mengatakan mengutuk orang-orang fasik, memisahkan daripada mereka pun tak salah. Itu kita capai redha Allah. Jangan kau quote imam itu punya cakap, jangan kau quote hadis Nabi untuk menegakkan nafsu. Allah Ta'ala tahu apa dalam lubuk kalbumu. Allah Ta'ala tahu lubuk kalbumu. Tak boleh, ya. Tak boleh. Baik. Jadi orang-orang yang tidak takwa kepada Allah Ta'ala tak boleh kita akrab dengan dia. Tak boleh akrab dengan dia, ya. Allah Ta'ala tak suka, ya. Atau paduan kita sekalipun, ya. Kalau pergi rumah dia asal hari raya je sefarak, umpamanya lah, ya. Ke sepupu-sepupu kita, ke na'udzubillah lah, janganlah di saudara mara yang itu. Kalau lah ada lah, ya. Tak payah pergi raya rumah dia pun tak apalah. Tak pergi raya pun tak apalah. Itu pergi untuk silaturahim. Silaturahmi itu atas daripada nama Allah. Dan orangnya derhaka pada Allah. Ada setengah-setengah orang hari raya sefarak tau. Hari raya ada sefarak tau. Na'udzubillah min zalik. Tak payah pergi rumah dia. Menyesal pergi rumah dia. Ya. Kini jelaslah kepada kita. Ataupun yang ada orang bangsa pahaman-pahaman liberal, kalau dah kutuk alim ulama, Allah
Asal boleh saja, mulutnya asal keluar saja. Kutuk perkara ini, kutuk perkara ini, kutuk orang pakai tudung, kutuk syariat ini, kutuk apa mufti ini, kutuk kiai ini, kutuk. Mulutnya keluar saja. Nabi pun dia bilang, oh this one is unfair, this one is unfair. Alamak, ini orang sudah tak payah jumpa lagi semua hidup pun tak apalah. Kecuali jumpa dia untuk nak dakwahkan dia. Tak bagus. Banyak orang yang begitu ya. Kini jelaslah kepada kita bahawa sangat perlu, malah wajib atas setiap mukmin mencintai orang-orang yang suka membuat kebajikan, orang-orang yang patuh kepada perintah agama, orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang lurus perjalanannya semasa mereka hidup dan sesudah mereka mati. Yang ada orang dah mati pun dia musuhi. Orang dah mati pun dia bilang ini bid'ah. Imam Ghazali pun dia kutuknya dia. Astaghfirullahaladzim. Ya, tengok ya. Itu wajib atas mukmin mencintai orang-orang yang membuat kebajikan. Jelas ya, bahawa sangat perlu, malah wajib atas setiap mukmin mencintai orang-orang yang suka membuat kebajikan, orang-orang yang patuh kepada perintah agama, orang-orang berilmu dan orang-orang yang lurus perjalanannya semasa mereka hidup dan sesudah mereka mati. Wajib cintanya, wajib kita minatkan dia ya. Tak boleh tidak ya. Sebab itu ya menjadi adab kalau pergi satu-satu negeri, ziarah orang alim. Ziarah orang alim. Bukan hanya kita saja pergi sana macam kita orang alimnya konon ceramah sana sini. Jumpa orang alim, hidup baik, mati baik. Beradab tu namanya. Beradab tu namanya ya. Dan kita cinta kepada mereka. Sebab kau pergi tanah mereka, area mereka, sektor mereka. Orang-orang sini semua mereka yang punya tugas mengislahkan mereka semua. Kadang kau masuk tempat dia, kau tak umpamakan ketua-ketua ini. Ini ketua-ketua, penghulu-penghulu tu, wakil-wakil Rasulullah, khalifah-khalifah Rasulullah semua. Jangan kita tak umpamakan. Pergi jumpa yang hidup baik, yang mati baik. Itu kita boleh tengok jelas dalam kitab Imam Ibn Battah. Mana pergi dia kalau jumpa orang negeri, orang Islam mesti tanya dia jumpa sama orang alim ni paling hidup. Dan pergi makam-makam orang saleh, makam-makam wali. Setengah tempat dia pergi, aku tengok ini orang alim dia, serban dia punya besar, kata Imam Battah. Nak dekat penuh satu mihrab, serban dia tak pernah nampak serban besar gitu. Apapun dia jumpa juga, serban dia besar gitu pun dia jumpa. Yang ada pergi makam orang alim, makam wali, makam qadhi. Tapi makam wali, saya tak pergi makam wali tu kecuali kena pijak makam qadhi tu. Kenapa ya kok kebumikan begini caranya sampai orang nak pergi lalu mesti kena pijak tengah-tengah pintu masuk makam wali. Dan qadhi ini sendiri membuat wasiat kerana dia pernah buat silap dengan wali ini. Jadi apa? Semua tu jadi iktibar bagi kita. Jadi iktibar bagi kita ya. Jadi iktibar bagi kita semua tu ya. Jadi kita kena jumpa orang-orang, kita wajib mencintai orang yang disukai oleh Allah. Dan tak menyukai orang-orang yang tak disukai oleh Allah. Kalau kita tak tahu sangat, ikut orang alim lah. Tengok orang alim suka ke tidak. Ikut orang alim lah. Tengok orang alim. Kalau orang alim suka, tumpanglah penilaian dia. Tumpang penilaian dia. Kalau orang alim tak suka, dia tumpanglah penilaian dia. Apa perkara pun ya, baik pada manusia, baik pada segala-galanya ahwal yang dicendung oleh orang alim, kita kena suka. Hatta makanan sekalipun tak doyan pun didoyan-doyankan pasal orang alim doyan. Begitu ya. Dengan manusia pun kau tak minat pun diminat-minatkan. Sebab kalau kau tak minat, kau tak masuk dalam, kau sudah anti Allah, kau tak masuk dalam golongan yang disukai oleh Allah. Hati-hati sekali perkara gini ya. Kita jangan pandang remeh ikut aku punya suka lah, aku punya suka. Tak boleh, ikut Allah punya suka. Dan kau dalam perhatian Allah. Bagaimana orang itu dalam kemuliaan Allah, dia dimuliakan oleh Allah ya. Di samping itu hendaklah ia membenci pula orang-orang yang suka membuat kemungkaran, orang-orang yang melanggar perintah agama, orang-orang yang zalim dan fasik semasa mereka hidup dan sesudah mereka mati sekalipun. Jangan kau pergi ziarah makam dia.
Yang meninggal dunia, ajak pergi ziarah makam fulan bin fulan. Kau pernah dengar mulut dia cakap sekian-sekian, tak payah pergi ziarah makam dia sudahlah. Di tempat orang-orang alim. Sampai situ tuan-tuan nak ziarah makam fulan bin fulan, kuburnya. Kau pernah dengar bahawa dia cakap Nabi sebelum jadi Nabi dan Rasul pun macam anak kampung juga, tak ada apa-apa juga. Dan jadi Nabi orang spesial. Kau jangan pergi ziarah makam dia. Kalau kau lalu pun kau pesong, dia makan ais kacang ke apa, jangan singgah makam dia. Tak bagus. Hidup baik, mati pun baik. Hidup baik, mati pun baik. Tak bagus. Tak bagus begitu ya. Kan biasa orang cakap begitu kan. Jangan begitu ya. Jangan ziarah makam dia. Hidupnya pun baik, matinya pun baik. Orang bilanglah dia bagus ke, itu kan. Tapi di sisi alim ulama bilang tak bagus, tidak bagus. Seterusnya, wajib atas setiap mukmin memilih persahabatan dengan orang-orang baik dan orang-orang yang suka berbakti, serta menjauhkan diri dari orang-orang yang jahat dan orang-orang yang suka melanggar perintah dan larangan agama. Ya, ini dah bab baru ya. Tadi cinta dan suka, ini bab baru. Sebab kalau kita baca kitab ini, semua yang asal dia tak ada taruh bab ini dari awal terus sampai habisnya. Ini orang yang kemudian terjemah, pasang perenggan, pasang subtitle kecil-kecil semua tu. Maka kadang-kadang terlepas, kadang-kadang terlari, kadang-kadang terbahagi. Kadang-kadang kita bilang perenggan ini satu, betulnya bukan dua perenggan. Bukan tajuk baru pun, bahkan satu perenggan. Bahkan kita bilang ini ayat disambung, tak ada full stop pun sepatutnya. Yang ada macam ini, dah kiranya bab baru. Sekarang memilih persahabatan pulanya. Yang tadi menyukai dan membenci kerana Allah, dan yang ini ialah masuk tentang memilih persahabatan. Berhati-hati dalam bersahabat. Suka tidak nak tajuk apa suka kau. Itu dalam memilih sahabat. Hati-hati dalam bersahabat, menilai persahabatan. Seterusnya, wajib atas setiap mukmin memilih persahabatan dengan orang-orang yang baik dan orang-orang yang suka berbakti. Jadi kalau kita tak baik, kita bergaul dengan orang ini, kita tak tahu nak suka tak suka ke pun kita jadi suka. Pasal kita tengok orang-orang ni suka, ya kita pun suka. Tengok orang-orang ni tak begitu minat, ya kita pun tarik diri. Dapat panduan, dapat barakah. Satu lagi, kenapa? Orang-orang ini dah banyak pandang wajah orang-orang baik, dan kita tak banyak pandang orang baik. Pandang wajah orang yang pernah pandang wajah orang baik itu sendiri lain istimewa. Dan orang-orang yang begini, dia husnuzan dengan orang yang baik. Sedangkan Imam Ahmad Syazali mengatakan, kalau orang husnuzan mengiyakan ilmu qaum itu maknanya kaum salihin, orang-orang awliya, orang itu saja doanya dah boleh diminta. Jadi bukan kalau kawan kita orang yang banyak bakti pada agama, suka orang salihin, orang bakti agama, dia orang-orang yang mengiyakan orang-orang salihin, membolehkan orang salihin, kita bergaul dengan dia selalu doa dia, hati-hati jalan dia, mudah-mudahan selamat. Tapi doa tu kabul tu doa dia. Kalau kawan dengan orang yang tak begini, dia cakap apa pun lain markahnya, ya. Jadi gambling orang ini barakahnya lain. Nombor satu, dapat contohi dia, dapat barakah dia, dapat dinazrah oleh dia kerana dia pernah dinazrah oleh gurunya. Nombor tiga, tadi kita bilang apa? Gaul dengan dia tadi, apa tadi kita bilang yang last tadi? Yang last tadi, sembatan dengan orang ini, doa dia kabul. Sebab orang ini mengiyakan ilmu orang saleh, dia berhusnuzan dengan orang saleh, baik itu dicontohi orang saleh, dan doa dia kabul. Bergaul dengan orang ini tak rugi. Kau dapat rahmatnya, kau dapat berkatnya. Orang-orang begini, kita boleh mencontohi dia. Kan banyak perkara kita tak tahu betul tak betul. Dia suka, kita boleh ikut. Orang begini, kau dapat berkat kerana dia dapat berkat. Orang begini, doanya kabul. Doanya kabul. Jadi kau bergaul dengan dia, selamat. Doanya selamat. Baik, ya. Serta menjauhkan diri dari orang-orang yang jahat
dan orang-orang yang suka melanggar perintah dan larangan agama, dalam arti kata lain iaitu orang-orang yang bajingan. Ini kita tambah. Tadi kalau kita tak tulis, kita yang tambah orang-orang bajingan, jangan bergaul dengan dia, begitu ya. Jangan bergaul. Tersebut dalam sebuah hadis, la tashab illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Artinya, jangan anda bersahabat kecuali seorang yang mukmin, dan jangan anda membiarkan makanan anda dimakan kecuali seorang yang bertakwa. Sama begitu ya. Saya begitu. Jangan bersahabat kecuali dengan orang mukmin. Sahabat ni macam mana? Yang kau taruh percaya dengan dia, yang nasihat dia kau terima, yang dia kalau kau demam dia bilang makan ubat ini kau makan. Yang kalau kau sakit dia bilang anda demam. Oh saya demam, saya pun tak perasan saya demam. Kalau yang bukan mukmin, kalau dia bilang anda demam, sebetulnya anda tak demam. Anda makan ubat ini, sebetulnya dia kasih anda racun. Tak boleh ya. Apalagi nak taruh amanah perkara-perkara agama. Anda punya masjid ni macam mana lah, tak tahulah. Kau runding dengan Cina pulanya. Oh, dia kasih nasihat yang tak patut. Walau dia pakar bina sekalipun. Cakap dia setakat ambil dalam segi fizikal, tapi tentang nak ya tak ya, tanya orang alim. Ustaz, anak tanyalah satu dia, anak punya kawan dia engineer. Dia bilang kalau surau kita ni selalu ada apa bumbungnya rosak ke apa. Dia bilang dari sudut architecture dia ni tak betul ni. Tapi yang buat pilihan ni Ustaz, bukan orang itu. Yang buat pilihan Ustaz, orang tu sebagai memberi pandangan dia dari sudut dia sendiri. Tapi kalau ada orang mukmin juga kau minta, jangan minta dia langsung. Begitu ya. Jangan bersahabat, kerana orang-orang kafir ni tak ada Allah dalam hatinya. Maka kau bergaul dengan dia, kau mengiyakan dia, hilang sebahagian Allah dalam dirimu. Iaitu sebahagian mengingati Allah dalam dirimu, takwa Allah dalam hatimu hilang. Kerana orang ini tidak ada ingat Allah langsung dalam hatinya. Tak ada tau, tak ada. Sekali nama Allah pun dia tak pernah sebut. Satu subhanallah pun dia tak pernah sebut. Satu la haula wala quwwata illa billah pun dia tak pernah sebut. Macam mana kau nak bergaul dengan dia? Tak akan bahaya. Tak akan bahagia ya. Kau berkawan dengan satu orang, tak pernah panggil mak dia pun. Mak dia tak umpama tengok mak dia pun tak, mak, ibu pun tak pernah. Tak pernah kisah pun mak dia. Kau nak berkawan tak dengan orang ini? Ini Tuhan dia tidak pernah iktiraf. Kenapa nak berkawan dengan dia? Tapi dia ada itu, dia ada ini, dia boleh itu, dia boleh ini. Tak ada semua. Biar tak dapat itu pun masih lebih beruntung daripada dapat itu tapi daripada dia. Pasal apa? Dia tak ada iman. Habis kita. Ya? Jangan makan makanan kau kecuali orang yang bertakwa. Iaitu apa? Jangan kita beri makan kecuali orang-orang yang bertakwa. Kita beri dia makan makanan kita. Dan kita pun jangan makan kecuali makanan bertakwa. Maksud hadis yang lain, jangan makan kecuali makanan orang bertakwa, dan jangan makan makanan kau kecuali orang yang bertakwa juga. Ya? Nak pergi kedai, nak pergi apa semua, tengok orang ni nampaknya takwa, cermat, barulah makan kedai dia. Kalau tidak, kau janganlah. Tidak, kau janganlah ya. Must be very selective ya. Buat pemilihan sendiri ya. Kalau apa, jangan beri makan kita, jadi beri makan makanan kita kepada orang-orang yang tak bertakwa. Istilahnya apa ya? Kalau kau bikin jamuan, jangan invite orang-orang yang tak bertakwa. Jangan kau invite orang yang tak bertakwa semuanya itu. Hanya kerana tak takwanya. Kalau kau invite dia kerana nak jadikan dia orang bertakwa, boleh. Kerana suka-suka, tak boleh ya. Sebab mereka tidak takwa kepada Allah Ta'ala, derhaka kepada Allah Ta'ala. Seperti siapa ya? Orang tinggalkan sembahyang, orang ahli zina, itu semua itu kan pancung. Itu kan pancung. Ada air pun tak boleh diberi. Air pun tak boleh diberi. Kalau ada nyawa dia, ada macam mana? Nyawa dia dahaga pun nyawa dia tak ada nilai. Kecuali dia tobat kepada Allah Ta'ala. Bukan pula makanan-makanan yang lain. Tak bagus ya, tak bagus. Senang cakap, jangan beri makanan kepada tak bakar. Jangan belanja makan sesuka hati kau. Kalau kau tengok dalam grup tu ada yang tak bertakwa, tak jadi kau nak belanja makan. Sebab nak belanja kan belanja semua, takkan fulan saya bayar, fulan saya tak bayar. Macam mana pula? Tak payah belanja makan lah. Habis macam mana pulanya? Jangan keluar makan. Kalau ada orang begini, jangan keluar makan sama. Macam ada urusan lah, saya ada hal lah. Saya ada hal, tarik gini. Sikit-sikit saya ada hal. Jangan campur gaul. Jadi tak payah nak campur gaul dengan mereka. Campur gaul dengan dia, makan sama-sama. Tak makan sama-sama kan nanti nak bayarkan semua tu. Kini kau beri makanan kepada mereka. Tak perlulah. Jangan duduk-duduk sama-sama orang begini ya.
Habis nanti orang bilang kita tak sosial pula, tak campur kawan. Beribu orang baik kau boleh buat kawan, beribu orang saleh kau boleh buat sosial. Kau tak nak kisah pula pakcik-pakcik yang warak-warak, kau tak nak ajak pergi makan pula. Orang-orang saleh kau tak nak belanja pula. Dan yang ketika kau bilang ini, kau bilang, kau gunakan alasan nanti kita tak sosial pula, nanti tak ada kawan pula, nanti kita jadi apa, macam katak bawah tempurung pula. Kau jangan jadi katak. Kau keluar pada tempurung. Beribu orang baik, beribu orang saleh, kenapa orang begini juga kau nak jadikan kawan? Dan jangan gunakan alasan nanti kalau gitu tak ada kawan. Kalau kau nak pilih orang ini, sebab itu kau tak pandang jahatnya. Kalau betul-betul nak berkawan, beribu orang baik kau boleh buat kawan, tak kena tunggu orang yang begini. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah akan kita sambung bacaan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah ampunkan dosa kita ya. Tuan-tuan, ini kita dalam bulan Rejab, sudah 14 hari bulan Rejab, dah sampai pertengahan. Lagi 1 bulan setengah saja Ramadan. Sudah boleh taubat. Bukan sudah boleh taubat, dah patut taubat. Dah patut taubat, dah patut abstain, jauhkan diri daripada perkara-perkara dosa. Inilah waktu-waktunya syaitan dah mula programkan maksiat dalam diri kita. Jadi nanti 1 bulan setengah akan datang, dia kena penjara, kita on sendiri maksiat kita. Ramadan syaitan tak ada, kita sendiri buka internet yang haram, kita sendiri tengok televisyen aurat perempuan apa semua. Dari sekarang dah mula jenakkan diri kita, dah mulakan patuhkan diri kita. Amal sederhana tapi biasa bersih daripada dosa tu lebih berkesan daripada banyak amal tapi kita iringi dengan maksiat, tak bagus. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah pun segala dosa-dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.